Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati pengerusi majlis, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk daripada golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu kerana berpuas hati apa yang mereka lakukan. InsyaAllah kita meneruskan pembincangan tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang ke-8, bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Kana ahabbu ataupun kana ahabba. Dia ada dua baris di situ. Yang lebih tepat kana ahabba al-qami, kalau ahabba al-qamisu. Kalau ahabbu al-qamisa. Dia dua. Kalau kana ahabba al-qamisu, kana ahabbu al-qamisa. Tapi lebih tepat dari sudut mana kana ahabba as-siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Yang maksudnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Al-qamis dalam setengah-setengah kamus bahasa Melayu menterjemahkan qamis dengan kemeja. Sebenarnya qamis bukan kemeja. Apa yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gamis ya, kalau ikut dalam bahasa ataupun adat kita sekarang ni di Malaysia ni, kita panggil jubah. Jubah yang separuh, yang apa? Yang biasa ni lah. Tu qamis. Tapi kalau jubah, dia belah. Dia belah habis sampai bawah. Kalau butang separuh itu dipanggil qamis ataupun gamis. Jubah, qamis dengan bahasa yang kita biasa guna sekarang ni adalah jubah. Jubah adalah pakaian yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah meriwayatkan, iaitu dengan sanad yang berbeza, dengan riwayat sanad yang berbeza. Kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Lafaz yang sama, cuma sanad Imam At-Tirmizi berbeza dalam hadis ni. Guru dia yang pertama tadi Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dalam hadis yang kedua ni, guru dia ambil daripada guru dia Ali bin Hujr. Jadi diriwayatkan daripada sahabat yang sama, yang menggambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai pakaian gamis. Kalaulah orang mengatakan bahawa pakaian jubah ataupun gamis itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tak tepat. Dia sunnah. Kenapa sunnah? Kerana itu pakaian Nabi. Apa yang dipakai oleh Nabi itu dinamakan sunnah. Cuma adakah dia adat ataupun satu sunnah yang memang kita digalakkan mencontohi baginda? Jawapannya tak lain dan tak bukan apabila baginda memakai dengan satu pakaian
Itu pakaian yang dikasihi, yang disukai oleh baginda. Dan kita juga atas dasar ini pakaian yang dikasihi oleh baginda, kita mencontohi baginda, sudah pastilah kita dikurniakan pahala atas pakaian tersebut. Ummu Salamah juga meriwayatkan kana ahabbus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lubsal qamis. Ataupun kana ahabba as-siyabi ila Rasulillah lubsul qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah pakaian gamis. Riwayat yang sama juga. Asma' bin Yazid meriwayatkan kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusri. Maksudnya panjang lengan baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga panjang lengan baju gamis Rasulullah sehingga ke pergelangan tangan. Ar-rusu ni pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Inilah gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para ulama menyatakan kalau terlalu panjang menyukarkan untuk berjalan dan menyukarkan untuk bekerja, menyukarkan untuk menunggang binatang, untuk buat kerja berpayah kalau panjang sangat. Kalau pendek pula, dia terdedah kepada kepanasan ketika bermusafir dan seumpamanya. Musim sejuk, terdedah kepada sejuk. Jadi, qamis Rasulullah kebiasaannya ialah rusri sehingga ke paras pergelangan tangan. Ini pakaian qamis Rasulullah ataupun jubah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qurrah, iaitu Qurrah bin Iyas. Hadis ini riwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah daripada ayah dia, Qurrah, iaitu Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaq aw qala zirra qamisihi mutlaq qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu ataupun famasistul khatam. Famasistu al-khatam, lebih tepat baca dengan masistu. Walaupun ada di sudut lorahnya boleh juga baca famasastu. Yang bermaksud aku datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sekumpulan daripada kabilah Muzainah untuk berbai'ah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pakaian beliau terbuka, atau riwayat mengatakan kancing baju Rasulullah terbuka. Lalu aku memasukkan tangan ke dalam, diterjemah sini ke dalam saku, ke dalam kocik. Tak betul, kocik. Ke dalam leher baju, melalui lubang leher baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku dapat menyentuh ataupun aku menyentuh khatam, iaitu cincin, iaitu diterjemah sini cincin. Sebenarnya khatam di sini bukan je cincin, tetapi khatam ini sebagaimana yang kita pernah baca tentang khatam cok kenabian yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya pakai baju tetapi terbuka butang dia. Terbuka butang baju baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila terbuka butang, Qurrah mengambil kesempatan, dia masukkan tangan dia melalui leher baju ni, dimasukkan tangan menyentuh belakang Rasulullah sehingga Qurrah berjaya menyentuh cok kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini dari segi zahirnya nampak macam kurang adab. Bila baju baginda terbuka sikit, diseluk tangan, masukkan tangan nak rasa belakang baginda. Kita kalau kena buat gitu, silap ada orang buat gitu, belum sampai tangan lagi kita dah tepih. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan saja. Kenapa? Kerana baginda ada suatu perkara yang tidak ada pada orang lain, iaitu khatamun nubuwah. Ada cop kenabian di belakang baginda, yang mana cop ini
Nabi seolah-olah nak bagi sahabat tengok. Nak agar sahabat-sahabat bertambah yakin inilah Nabi yang terakhir, yang ada cok kenabian di belakang baginda. Jadi Nabi membiarkan sahabat masukkan tangan, menyentuh belakang baginda sehingga menyentuh khatam ataupun cok kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga, dari segi bahasanya, perkataan jaib. Jaibus saub. Zaman kita ni banyak kita tengok kamus, jaib diterjemahkan dengan kocik ataupun saku. Sebenarnya zaman dulu tidak terkenal jaib ni dengan saku, tapi jaib ini bahagian lubang ni, lubang kita nak sarung kepala ni. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil fathatul unuq. Lubang ini dinamakan jaib. Bukannya kocik, tapi dimasukkan tangan melalui jaib, melalui lubang leher baju tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Anas bin Malik ini khadam kepada Nabi SAW yang berkhidmat selama 10 tahun. Sejak Nabi berpindah ataupun berhijrah ke Madinah, dia diserahkan oleh mak dia untuk menjadi khadam sehingga wafatnya Rasulullah SAW. Dia meriwayatkan inna Nabi SAW kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaidin wa alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha bih fa shalla bihim. Maksudnya suatu hari Nabi SAW keluar dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Nabi keluar dalam keadaan dia berpapah. Yattaki ini kita kira berpapah. Bertelekan makna dia pegang bau, pegang tangan. Dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan ketika itu Nabi ada memakai pakaian yang pakaian dari daerah Qitir. Qitir ni satu tempat di negeri Yaman. Satu daerah di Yaman yang diletakkan di bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia seolah-olah berselimut. Pakaian yang dibuat daripada Qitir ni, daripada kabilah Qitir, diletakkan di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sembahyang dengan para sahabat, iaitu menjadi imam kepada para sahabat. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian daripada luar negara. Maknanya Nabi tidaklah hanya memakai pakaian yang dibuat oleh orang Mekah dan Madinah saja, tapi pakaian daripada Yaman juga dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita akan jumpa hadis yang menceritakan bahawa Nabi memakai pakaian hibarah, iaitu sejenis pakaian yang mahal harganya, yang dibuat di negeri Yaman juga. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismi imamatan aw qamisa aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Maksudnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian baru, beliau menamakan pakaian itu dengan namanya, seperti serban, baju atau selendang. Setelah itu beliau berdoa, Ya Allah, segala puji hanya bagimu, sebagaimana engkau telah memberi aku pakaian. Mana pakaian tu dia sebut nama lah. Sebagaimana engkau telah memberi aku serban, sebagaimana engkau telah memberi aku gamis, sebagaimana engkau telah memberi aku rida. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini serta kebaikan suatu yang diciptakan untuknya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini serta keburukan suatu yang diciptakan untuknya. Jadi ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat pakaian baru.
yang menunjukkan bahawa Nabi sepanjang masa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pakaian baru, alhamdulillah. Kita tak doa, tak ingat lafaz doa Nabi pun tak jadi masalah. Kita mengucap alhamdulillah, engkau telah kurniakan kepada kami pakaian yang baru. Kau jadikanlah pakaian ini pakaian yang kami gunakan untuk ketaatan kepadamu. Hindarkanlah kami ketika memakai pakaian ini daripada kami melakukan maksiat kepadamu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala kurniakan pakaian baru. Dan pakaian baru mungkin zaman kita ini kita tidak merasakan suatu nikmat yang besar berbanding dengan orang-orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu mereka tak macam kita. Kita pakai pakaian yang orang yang kerja pejabat sebagai contohnya. Kalau boleh 30 hari sepanjang sebulan tu tak nak ulang pakaian yang sama, biar pakaian yang berbeza sama. Itu kita. Tetapi generasi-generasi awal dahulu, mereka kadang-kadang tidak ada pakaian yang mencukupi. Bahkan ada di kalangan sahabat yang terpaksa pulang awal bersembahyang bersama dengan Nabi SAW, kerana itulah juga pakaian yang digunakan oleh isteri dia untuk mengerjakan solat. Jadi guna kain hak sama. Itu menunjukkan mereka kekurangan pakaian. Tambahan lagi zaman dulu tak macam zaman sekarang. Lambakan pakaian di kedai-kedai dan seumpamanya. Agak sukar untuk mereka mendapatkan pakaian. Orang kaya pun tak berapa banyak memiliki pakaian, apatah lagi orang-orang yang biasa. Sebab itulah suatu nikmat yang sangat besar dirasai oleh mereka apabila mereka dapat pakaian baru. Sehingga Rasulullah SAW tidak meninggal, sering berdoa apabila mendapat pakaian baru. Kita ni kadang-kadang bila terlalu banyak kita tak terasa macam satu nikmat. Padahal itu satu nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hibarah. Maksudnya pakaian yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hibarah, iaitu jenis pakaian yang berasal daripada negeri Yaman. Hadis ini secara zahirnya nampak kontra dengan hadis yang pertama yang kita bacakan tadi. Hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, riwayat Ummu Salamah yang menceritakan bahawa pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis ataupun jubah. Sini adalah hibarah pula. Apa beza di antara dua ni? Adakah dia bercanggah? Para ahli hadis menyatakan tidak ada percanggahan. Kalau dinilai dari sudut pakaian yang telah berjahit, pakaian yang telah berjahit, qamis ataupun jubah yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dinilai dari sudut jenis kain yang datang daripada Yaman yang bernama hibarah. Ada kain hibarah adalah kain yang ditenun di negeri Yaman, itulah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kain hibarah ni kebiasaannya dijadikan rida untuk selendang baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam bentuk yang telah berjahit, pakaian yang siap berjahit, qamis ataupun jubah merupakan pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqai. Qala Sufyan arahuma hibarah. Maksudnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian berwarna merah. Seakan-akan saya melihat kilauan daripada betis beliau. Sufyan iaitu salah seorang perawi daripada hadis ini. Sufyan berkata pada
Aku berpandangan yang dimaksudkan dengan pakaian merah itu adalah hibarah, iaitu pakaian daripada Yaman. Dalam hadis ini Abu Juhaifah ceritakan bahawa dia melihat Nabi berpakaian merah. Jadi ini salah satu warna yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkilatnya, bersinarnya pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sahabat yang bernama Abu Juhaifah ni mengatakan seolah-olah aku melihat kepada kilauan betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana berkilat dia lebih kurang tak ada beza sangat dengan berkilatnya betis Nabi, walaupun betis Nabi lebih cantik berbanding pakaian tersebut. Nak gambarnya cantiknya pakaian tersebut seolah-olah berkilat sama dengan betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu bahawa kulit Nabi adalah kulit Nabi memiliki kulit yang putih dan disifatkan oleh para sahabat seumpama sabikatu fiddah, maknanya seumpama kepingan perak. Ini nak gambarkan putihnya kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ni, selain daripada nak gambarkan putihnya kulit Nabi sehingga berkilat, sahabat Abu Juhaifah juga mengatakan bahawa Nabi pernah berpakaian dengan pakaian yang berwarna merah, iaitu yang berasal daripada Hibarah, Yaman. Al-Bara' bin Azib meriwayatkan, "Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibayh." Maksudnya saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik ketika mengenakan pakaian berwarna merah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut beliau tergerai menyentuh pundak beliau, menyentuh bahu. Jadi yang dikatakan oleh Al-Bara' bin Azib ini, dia tengok baju merah yang dipakai oleh Rasulullah sesuai dengan tubuh baginda. Maknanya paling handsome orang pakai baju merah tidak boleh menandingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah warna ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu, kesesuaian warna juga perlu kita tengok warna perlu disesuaikan dengan bentuk tubuh dan kulit seseorang. Mungkin ada kalau orang tubuh warna kulit hitam, ada warna yang tak berapa sesuai dengan dia. Kalau dia pakai juga nampak pelik sikit. Tapi kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam sangat dilihat sesuai apabila dikenakan dengan pakaian yang berwarna merah. Dan yang kedua disebut di sini, pakai baju warna merah ketika itu rambut Nabi terjolor, iaitu terurai, maknanya agak panjang sehingga menyentuh bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Ramsah meriwayatkan, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Maksudnya saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua helai pakaian yang berwarna hijau. Kita dah tahu tadi merah, ni hijau pula. Dia sudut warna antara warna yang pernah dipakai oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qailah bin Makhramah radhiyallahu anha meriwayatkan, iaitu dalam sebuah hadis yang panjang, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'faran wa qad nafadathu. Maksudnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua helai pakaian yang telah usang yang diwarnai dengan za'faran. Warna kedua pakaian itu pun mulai luntur. Jadi sahabat sekalian, warna za'faran ini kuning ke kemerah-merahan. Ini di antara warna yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Warna kuning kemerah-merahan. Dan Rasulullah juga memakai pakaian yang lusuh. Nak gambarkan memakai pakaian yang lama, yang lusuh,
bukannya suatu perkara yang hina, dan bahkan menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kala Nabi pakai hibarah pakaian yang agak mahal. Kain yang agak mahal. Ada kala Nabi pakai asmal, mana pakaian yang telah lusuh. Ini tak kisah. Bagi Nabi dunia ni ataupun dunia ni tak kisah. Ada yang mahal pakai mahal, ada yang biasa pakai biasa, ada yang lusuh pakai lusuh. Itu tidaklah suatu perkara yang menjatuhkan maruah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kehidupan baginda sepanjang masa dilihat. Bukannya program rasmi saja. Ada kala rasmi, ada kala Nabi bersama dengan sahabat, ada kala Nabi berperang, ada kala macam-macam kehidupan Nabi sentiasa dilihat oleh para sahabat. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok tokoh-tokoh pun, kalau kita tengok mungkin mereka di program-program rasmi dengan pakaian-pakaian tertentu, tetapi bila duduk di rumah, ada orang ziarah kat rumah ataupun bila dia berkebun dan seumpamanya, berbeza pakaian dia. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kala Rasulullah memakai pakaian yang agak lusuh, nak gambarkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang sombong, dia pakai yang mahal semua. Ada orang datang ke rumah, dia kenakan pakaian yang mahal awak, dan dia tidak akan bekerja dengan pekerjaan yang mengotorkan pakaian dan seumpamanya itu. Sebahagian daripada sikap yang menunjukkan kesombongan. Cuma kalau tak ada masa nak kerja tu lainlah. Tetapi kesombongan kadang-kadang memandang hina orang-orang yang berpakaian agak lusuh. Tetapi Rasulullah pernah pakai. Sebab itulah apa yang Rasulullah buat ni tidak lain dan tidak bukan sesuai untuk dijadikan contoh oleh segenap pihak. Orang yang nak pakai pakaian yang agak mewah, dia boleh mencontohi Rasulullah memakai pakaian hibarah. Orang yang tidak berkemampuan pakai pakaian yang second hand dan seumpamanya, mereka boleh mencontohi sunnah Nabi ketika Nabi memakai, iaitu Nabi juga pernah memakai pakaian yang lusuh. Jadi itu peluang untuk nak bersama dengan Nabi, peluang untuk nak mencontohi Nabi terbuka buat semua. Sebab itulah saya pernah menyatakan bahawa Nabi bukannya orang yang miskin sepanjang masa, bukan orang susah sepanjang masa, dan bukan orang yang senang sepanjang masa. Ada kala Nabi susah sehingga nak dapatkan makanan untuk tanggung isteri pun terpaksa berhutang. Tetapi ada kala Nabi senang sehingga Nabi boleh menyimpan keuangan cukup untuk setahun bagi isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil bayad minas thiyab liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum." Ditulis ini liyalbisaha. Yang pertama sekali tak betul, kerana baris ba, labisa yalbasu mana pakai, jadi yalba, ba bagi atas. Kalau labasa yalbisu, makna bukan pakai, makna kesamaran. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Tu labasa yalbisu. Kalau labisa yalbasu baru pakai. Jadi labisa yalbasu, sini yalbas. Sin bagi ba bagi atas. Adapun huruf sin tu dia sepatutnya mati kerana lam tersebut lam amar, lam perintah, liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa inna min khiyari thiyabikum. Dalam kitab saya silap baris ni. Bahkan baris-baris hadis ni sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang sebahagian kita
bergantung kepada apa yang tercetak. Dalam cetak kadang-kadang banyak silap. Bahkan cetakan Arab pun, teks Arab dalam sebahagian daripada teks Arab yang meletakkan baris terhadap hadis-hadis pun banyak kesilapan-kesilapan. Sebab itulah dalam isu ni kita sebaik-baiknya kita kena rujuk orang-orang yang memang ada kemahiran di sudut bahasa untuk memastikan baris hadis. Kerana ulama-ulama ahli hadis menyatakan dibimbangi salah baris juga termasuk dalam membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini, hendaklah kalian mengenakan pakaian yang berwarna putih. Orang-orang yang masih hidup di antara kalian hendaklah mengenakan pakaian yang berwarna putih. Dan orang-orang yang telah meninggal dunia hendaklah dikafani dengan kain yang berwarna putih. Sungguh pakaian berwarna putih itu merupakan bahagian pakaian yang paling baik bagi kalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hadis ini menggalakkan kita memakai pakaian yang berwarna putih. Pakaian yang berwarna putih, para ulama menyatakan bahawa ia adalah galakan yang disunatkan sahaja. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kerana ada kala Rasulullah pakai warna lain. Ada kala Rasulullah pakai warna merah sebagaimana kita jumpa tadi. Ada kala Rasulullah pakai warna hijau. Ada kala pakai warna za'faran, warna kekuning-kuningan. Jadi bila pelbagai warna yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW dalam masa yang sama, Rasulullah suruh kita pakai putih, maknanya pakaian putih adalah digalakkan, tidak diwajibkan. Sebab itulah perintah di dalam nas Al-Quran dan nas hadis Rasulullah SAW, perintah pada kaedah asalnya perintah adalah suatu yang wajib. Tetapi apabila adanya qarinah-qarinah, adanya faktor-faktor yang menyebabkan, yang mengubah daripada wajib boleh jadi sunat, daripada wajib boleh jadi harus. Sebagaimana saya sebut contoh tadi dalam isu kita ni, asalnya macam wajib. Kafinu fihi mautakum, kafankanlah orang mati di kalangan kamu. Aliyal basha ahyaukum, biarlah orang yang hidup pakai warna putih ini. Maknanya ini perintah, tetapi kenapa tidak wajib? Tetapi yang menyebabkan hukumnya tak jadi wajib kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada kala berpakaian tidak warna putih. Dan sahabat sendiri kerap kali berpakaian tidak berwarna putih dan tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan warna putih adalah warna yang digalakkan sahaja, tidak diwajibkan. Termasuk kafan. Cuma alhamdulillah kita, masyarakat Melayu kita, bab kafan warna putih ini, sunnah ini memang kita jaga. Setengah negeri dia tak ikut warna. Kadang-kadang kafan dia warna hijau, kadang-kadang kafan dia warna kelabu, kafan dia warna macam-macam warna. Sebab ini sunnah. Ini dibenarkan walaupun galakan Nabi warna putih. Kita alhamdulillah bab kafan kita pilih warna putih. Dan alhamdulillah kita sekian lama muslimat telekung memilih warna putih. Itulah yang terbaik. Tetapi zaman sekarang ni bila macam-macam fashion ada, dah mula ramai yang memilih pelbagai warna telekung. Kita kata tak salah, tetapi sudah pastilah warna putih adalah warna yang lebih baik. Apatah lagi ketika seseorang nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ditulis itu albisu. Sebenarnya ilbasu. Tasrif yang tadi juga. Labisa yalbasu ilbasu. Fi'il amar dia. Kalau labasa yalbisu baru albisu. Baru ilbisu. Sini ilbasu al-bayada fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Hendaklah kamu mengenakan pakaian yang berwarna putih. Sesungguhnya pakaian berwarna putih itu lebih suci dan lebih baik bagi kalian. Bila sebut athhar lebih suci, atyab lebih baik, maknanya pakaian warna lain pun masih dikira baik. Tak salah. Ini salah satu daripada qarinah, daripada faktor yang menyebabkan pakaian putih itu tidak wajib. Wa kaffinu fiha mautakum, dan hendaklah kalian mengafani orang-orang yang meninggal dunia dengan kain kafan berwarna putih. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Maksudnya pada satu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan mengenakan pakaian yang terbuat daripada bulu-bulu berwarna hitam. Putih dah ada, merah dah ada, hijau dah ada, warna kekuning-kuningan pun dah ada, kuning kemerah-merahan, za'faran pun dah ada, dan warna hitam juga, warna yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah nak memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi memakai serban yang berwarna hitam. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kumain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengenakan jubah Rom, iaitu yang dibuat daripada di negeri Rom, di mana lengan jubah itu sempit. Orang Arab dulu biasa pakai jubah ni lengan ni luas. Bila lengan luas, itu yang menyebabkan Abu Hurairah masukkan anak kucing tu. Dia masuk anak kucing ikut lengan jubah dia, main. Kalau jubah kita ni tak lepas anak kucing, tapi Abu Hurairah jubah dia lepas. Tapi ada kalanya Rasulullah memakai pakai jubah yang dayyiqatul kumay, yang agak sempit. Agak sempit lebih kurang jubah kita sekarang ni lah. Cuma zaman kita sekarang ni sempit sungguh. Ada yang pakai sampai rapat gitu. Ada zip pula. Sebenarnya kita kena lihat keadaan. Ada kala kadang-kadang walaupun pakaian tersebut jubah, tetapi bila menampakkan bentuk seorang lelaki, bentuk tubuh dia, yang keterlaluan, itu juga suatu perkara yang haram. Walaupun pakai jubah. Kadang-kadang saya tengok ada, kadang-kadang pakai jubah, dia jenis berketul-ketul ni, dia suka dengan pakaian yang agak ketat. Walaupun jubah dia ketat, badan dia berketul. Kalaulah orang lelaki melihat wanita dengan bentuk tubuh menimbulkan kegairahan, jangan kita ingat wanita tengok lelaki saja-saja. Kalau dengan pakaian biasa, mungkin taklah keterlaluan. Tetapi dengan pakaian yang begitu menjolok mata, bagi lelaki, ada juga lelaki yang memakai pakaian yang menjolok mata. Kalau kita tengok, kalau dalam Facebook, bila ada orang yang memakai pakaian yang agak tu, kita tengok komen-komen yang tidak senonoh daripada golongan wanita. Ini suatu benda yang kita kena jaga. Dan dalam hadis ni Nabi pakai yang agak sempit sedikit. Sempit ini bukan bererti menampakkan segala bentuk tubuh Nabi, tetapi sempit sedikit dari sudut al-qum dia, dari sudut lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ni Nabi pakai jubah. Apa makna jubah? Sebagaimana saya sebut di awal tadi, iaitu jubah yang belah habis, belah tengah. Belah tengah daripada atas sampai bawah, itu dinamakan jubah mengikut istilah Arab yang sebenarnya. Kalau kita tengok dalam hadis, bila sebut jubah, iaitu jubah yang belah daripada atas sampai bawah.
Bila kita jumpa dalam hadis qamis, gamis, mana jubah hak biasa yang sekadar butang separuh ni. Itu dinamakan qamis. Kemudian bab kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah kitab dia tak letak bab sini. Setengah bab dia tak letak kitab, dia terus saja setengah kitab dia letak bab. Bab tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak gambarkan ada ketika kebiasaannya Rasulullah hidup dalam keadaan sederhana ataupun lebih kepada susah sedikit. Muhammad bin Sirin radhiyallahu rahimahullahu taala meriwayatkan, Muhammad bin Sirin ini salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Dia terkenal dengan tokoh yang mahir mentafsir mimpi. Yang terkenal mahir mentafsir mimpi. Cuma walaupun dia terkenal dengan tafsir mimpi, sebenarnya dia ulama yang hebat di pelbagai bidang yang lain. Cuma bab mimpi orang lain tak berapa nak reti, dia lebih menonjol dalam bab tafsir mimpi. Dia terkenal dengan tafsir mimpi. Cuma dalam kitab Tafsirul Ahlam karangan Imam Ibn Sirin, karangan beliau yang dinisbahkan kepada beliau, ramai di kalangan ulama-ulama menyatakan bahawa banyak tambahan-tambahan yang bukan daripada beliau. Bukan daripada beliau sebenarnya, tapi banyak tambahan-tambahan daripada orang lain. Tafsiran mimpi yang dinamakan Ta'birul Anam, yang berjodoh Ta'birul Anam, yang bertajuk tafsir mimpi. Ibn Sirin meriwayatkan, kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi thawbani mumasyaqqani min kattan fatamakhata fi ahadihima faqala Abu Hurairah faqala bakh yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah min al-ju' maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayadau rijlahu ala unuqi yara an-nabi jununan wa ma bi junun wa ma huwa illa al-ju'. Suatu hari kami, kata Ibn Sirin, kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengenakan pakaian yang berwarna merah dan terbuat daripada katan. Katan ni cotton, mana daripada kapas yang ditenun. Kemudian Abu Hurairah membuang hingus pada salah satu daripada kedua pakaiannya. Mana ada dua pakaian ni, pakaian bahagian atas dengan bawah, kain dengan baju, ridak dengan izar. Bahagian bawah dinamakan izar, bahagian atas dinamakan ridak. Mana ada dua helai pakaian di badan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah dia embuh hingus, dia sapu hingus dia pada salah satu daripada pakaian dia. Lalu ada orang yang mengutuk ataupun mengejek Abu Hurairah, bakh yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Dia kata, wah, Abu Hurairah buang hingus pada pakaian dia. Maknanya ada orang mengejek Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu saya tersungkur ke tanah. Maknanya dia tak larat langsung. Tak larat dah. Nak pergi ke tempat lain, nak buang hingus ke apa, tak ada dah. Nak buang hingus. Hingus pun dah terpaksa menggunakan pakaian yang ada di badan saja untuk nak menyapu hingus dia. Ketika itu saya tersungkur ke tanah. Maknanya maghshiyan ala ila akhiru fi ma baina minbari Rasulillah. Sungkur ke tanah tepat di antara mimbar Rasulullah dan hujrati Aisyah, bilik Aisyah. Mimbar Nabi dengan bilik Rasul, dengan bilik Aisyah tu tempat yang kita namakan sekarang ni dikenali sebagai Raudah. Di situ tempat Abu Hurairah jatuh. Jatuh dalam keadaan saya nyaris pingsan kerana kelaparan. Jatuh situ. Kemudian seorang datang dan meletakkan kakinya di atas leher saya. Ada orang tengok bila jatuh gitu, letak kaki atas leher.
Ingatkan orang gila. Ia mengira bahawa saya orang gila, padahal saya bukan orang gila. Saya hanya kelaparan. Inilah kehidupan sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia rajin menuntut ilmu, walaupun dia sering mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya sampai tak makan, hilang kekuatan kerana tak makan, tengah berjalan sampai jatuh, rebah kerana tak makan, kerana hilang kekuatan. Ini yang berlaku kepada Abu Hurairah. Sehingga bila dia jatuh, jalan huyung hayang jatuh, orang duk kata dia ni gila dah. Orang yang tak kenal dia kata dia ni gila. Sedangkan ma bi junun wa ma huwa illal ju'. Aku tak gila, tapi aku lapar saja. Nak gambarkan bila sahabat yang berhampiran dengan Nabi, yang melazimi Nabi napa, nak gambarkan Nabi juga susah. Kalau Nabi mempunyai lebihan makanan yang banyak, sudah pastilah Nabi tidak membiarkan sahabat dia lapar. Malik bin Dinar meriwayatkan, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wa lahmin illa ala dhafaf. Qala Malik bin Dinar, sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf, faqala an yatanawala ma'an nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memakan roti atau daging sampai kenyang, kecuali ketika dhafaf. Malik bin Dinar berkata, saya bertanya kepada seorang penduduk Badui, apa yang dimaksudkan dengan dhafaf? Ia menjawab, iaitu ketika seorang makan bersama orang lain. Nabi ni kalau dimakan sendiri, tak pernah makan sampai kenyang. Makan roti, makan daging, tak pernah makan sampai kenyang. Kecuali bila ada makan bersama dengan tetamu, makan dengan orang lain. Kerana bila ada tetamu ni, Rasulullah tak nak tunjuk dia ni susah. Apa yang ada dijamu kepada tetamu dan dimakan bersama tetamu, dia ketika itulah kalau baginda nak merasai kekenyangan pun. Nak gambarkan bahawa baginda ni tidak menghormati tetamu sampai tahap macam tu. Makan dengan orang ramai, tak nak ambil hati orang. Nak jaga makan dengan orang ramai, nak jaga hati orang ramai. Makan banyak. Makan banyak nak jaga hati orang. Tetapi apabila baginda bersendirian, baginda makan tidak sampai ke tahap kenyang. Inilah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab khufi Rasulillah kita sambung pada kelas yang akan datang. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya dua soalan Ustaz. Yang pertama, Malik bin Dinar dekat dalam teks ni dia tabi'in ke sahabat? Ke ada dua Malik bin Dinar? Satu tabi'in atau satu sahabat? Kita tengok di sini disebut kalau dalam tahqiq Malik bin Dinar dia tabi'in. tabi'in Ustaz. Tak ada yang kalian ada sahabat yang bernama Malik bin Dinar Ustaz. Malik bin Dinar sini tak tabi'in, tapi ada yang dikatakan riwayat ni sebenarnya dia ada riwayat yang dia meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Tapi dalam sanad ini iaitu mursal lah, sebab dia tabi'in. Tabi'in dia meriwayatkan daripada meriwayatkan tentang kisah Rasulullah. Jadi ini riwayat yang mursal. Tapi ada di sana hadis yang mauquf yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menceritakan benda yang sama. Sebab itulah, sebab Malik bin Dinar ni Ustaz, saya dah banyak kali cari juga pasal dia, sebab ada kisah yang menarik dikaitkan dengan dia dengan pembinaan Masjid 7 Hijrah di India. Antara kisah yang menarik berkaitan dengan ini disebut berkaitan dengan Malik bin Dinar pergi Yaman dan sebagainya. Tapi bila kita cari, tak jumpa Malik bin Dinar ni sahabat yang ada di tabir macam Ustaz sebutkan lah. Itu betul. Yang kedua Ustaz tanya berkaitan dengan kalau macam kita tahu kan saintis-saintis ni, doktor, dia suka pakai kot berwarna putih kan. Jadi kalau dipakai kot tu dan diniatkan dengan kelebihan warna putih ni, dapat pahala Ustaz? Memang
dapat pahala. Sebab itulah di antara tujuan kita belajar apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW ni, membuka ruang untuk kita mengikuti sunnah Nabi. Maknanya yang Nabi sebut tadi, secara umum pakaian putih. Jadi kalau kebetulan pakaian sebagai doktor ni memang berwarna putih apa tu, pasang niat terus. Walaupun aku doktor, ini pakaian yang ditetapkan kepada aku dalam masa yang sama, alhamdulillah warna putih ini warna yang digalakkan oleh Rasulullah SAW, jadi kita niat itu sekali. Sebab itulah sebahagian daripada ulama dia suka memperbanyakkan niat dalam suatu kerja. Contoh belajar niat untuk nak beramal, niat untuk menghilangkan diri daripada kejahilan, niat untuk suatu masa nanti aku nak mengajar pula orang lain. Dia gabungkan niat tu supaya kita dapat kelebihan-kelebihan daripada niat. Sebab itulah bila kita tahu sunnah Nabi SAW, banyak ruang-ruang untuk kita memperoleh pahala yang mungkin orang lain terlepas peluang begitu saja. Orang lain mungkin dia kata, pakaian warna ni aku pakai kerana itulah pakaian rasmi bagi seorang doktor. Jadi sekadar dia tak dapat apa-apalah. Tapi bila dia tahu pakaian putih itu adalah pakaian yang digalakkan oleh Rasulullah dan dia niat untuk mengamalkan galakan tersebut, sudah pastilah dia dapat pahala. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Okey, kalau tak ada apa, insya-Allah kita tangguh. Dan Ana minta maaf lah. Beberapa kali Ana terpaksa tangguh kerana batuk agak keterlaluan. Dan hari ni pun masih ada lagi batuk. Cuma alhamdulillah dapat kita meneruskan pembacaan kita. Kali sebelum ni ada kita terpaksa menangguhkan program kerana kesihatan yang agak tidak mengizinkan. Jadi minta maaf sebelaka. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.